Assalamualaikum. Ini adalah di antara produk-produk yang telah kami siapkan, yaitu kotak-kotak dengan tudung saji yang berasaskan daun serdang. Jadi sesiapa yang teringin mengorder menempah, bolehlah mengikuti laman Facebook kami, yaitu Pertubuhan Wanis Kampung Songsong. Berkenaan dengan bila dah ada pertubuhan puan, apa dia kegiatan ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh pertubuhan inilah untuk menyelesaikan isu-isu yang dikatakan ada nak memajukan diri, nak ada jana pendapatan contohnya. Jadi boleh puan kongsikan apa dia? Daripada itu kami sudah buat itu, daripada peruntukan yang kami dapat, kami ada buat kursus seperti inilah, kerap tangan, menjahit. Tapi buat masa sekarang kami aktif dalam kerap tangan lah, membuat kotak-kotak serdang. Jadi itu sekarang ini pun kami sedang buat tempahan daripada kami punya customer. Sekarang kami buat dalam 80 biji lah. 80 biji. 80. Okey, baik. 80 biji kotak lah. Okey, baik. Mungkin boleh ceritakan apa sedikit yang ini maksudnya daripada mungkin ada etnik atau kumpulan apa daripada budaya mana, boleh. Daripada ini kotak serdang sebenarnya yang jadi tenaga pengajar dalam kursus itu kami punya kerap tangan ini kotak serdang. Tenaga pengajar pun kami ambil daripada orang kampung sendiri. Dia. Okey, Puan Jailan. Puan Jailan, dialah tenaga pengajar. Okey, baik. Sebab di kawasan dia Kampung Donggoy, memang dia punya orang-orang memang dalam membuat kerap tangan berasaskan daun serdang. Daun serdang. Okey, baik. Saya nampak ada macam-macam produk sebenarnya, bukan kotak saja, tapi ada dekat atas ni yang lain-lain. Boleh apa berjenis lagi tu? Dia memang semua pun berasaskan daun serdang. Cuma lain-lain bentuk, lain-lain saiz. Kalau yang itu kami panggil tudung duang, tudung saji. Kalau bahasa baku dia tudung saji kalau kita. Itu pun itu untuk perhiasan lah ataupun makanan kecil, boleh kan kita tutup. Tapi cenderahati. Dia sebenarnya dari bilang orang tu kalau begitu itu yang besar bah. Kalau kami sini apa dipanggil? Tudung saji itu dia berukuran talam. Talam tu kan. Kalau macam kami ada kenduri, itulah talam yang kami angkat, dengan itulah dia punya tudung. Okey, baik. Ditutup. Itu kami punya kira adat di sinilah kalau kenduri. Okey, baik. Adat bajau. Gunakan itu tudung saji. Mesti ada. Okey, baik. Maksudnya yang dihidang kepada yang ketua-ketua kampung, kenduri biasa ataupun semua? Semua. Oh, okey, baik. Semua. Sebab saya kalau dekat tempat saya orang Minang, adat Pepatih, jadi dia ada juga yang kena letak tudung saji tu, tapi dia cuma untuk yang ketua-ketua. Jadi orang ramai dia tak letak. Tapi ini semua dia macam kami ada macam sebelum hari raya kami ada panggil kenduri itu kenduri migang. Migang kami panggil migang. Jadi sambut sebelum raya kami menyambut itu migang, kenduri. Jadi setiap satu rumah akan bawa 1 atau 2 talam yang bertutup itu makanan. Baik. Jadi sudah begitu sampai di surau. Jadi yang kami bertukar-tukar lah, tukar-tukar juadah, tukar-tukar talam. Tidak semestinya kau punya talam kau makan sendiri, tidak. Kami bertukar-tukar talam sambilan makan lepas kenduri. Jadi itulah kami punya tutup.
Okey. Tutup Maksudnya dulang. bertukar-tukar bilangan juada. Okey, baik. Saya tengok dia banyak kepada penjanaan pendapatan lah, ekonomi. Itulah macam saya cakap, saya nampak kat Facebook tu ada yang lain-lain tu yang apa, ada nampak macam buat latihan di laptop komputer tu, apa tu Puan boleh? Itu kami buat sebelum pertubuhan tu kan, kami buat kursus untuk EJK lah, 10 orang. Dalam bahasa orang putihnya orang kuat. Orang kuat untuk inilah menubuhkan pertubuhan Wanis ni. 10 orang kami punya EJK, kami buatlah untuk khas untuk EJK lah, 10 orang termasuk saya sendiri. Untuk itu penubuhan lah, untuk pertubuhan. Ada beberapa kursus juga lah untuk EJK orang kuat Wanis saja. Okey, baik. Maksudnya belajar apa tu? Kursus itu yang kebanyakan Zoom punya, sama Zoom. termasuk kursus pengenalan kepada ICT. Okey. So kursus yang kami buat tu macam kursus organizational management, kursus penulisan kertas kerja, kursus pengurusan kewangan yang boleh bantu orang untuk manage orang punya organisasi. Okey, baik-baik. Maksudnya belajar kemahiran yang perlu untuk kita menubuhkan pertubuhan dan juga menjalankan pertubuhan tu lah. Sebab kita bila kita bergerak, macam kami pun NGO jugalah, buat kertas kerja, menghantar kertas kerja, semua tu keperluan. Jadi memang satu kemahiran yang perlulah. Mungkin yang lain-lain ada Puan, kalau dari segi aktiviti ataupun itu saja. So far kebanyakan yang kursus ni lah, sebab kira orang baru mula, so kira macam si dorang kursus semua. Kemahiran punya lah, Untuk kemahiran. Tambah kemahiran. Macam hari tu pun kursus, kira kalau dalam kursus yang penjanaan pendapatan ada 3. Satu kursus pembuatan kraft tangan berasaskan daun sedang yang ini. Kedua adalah kursus asas menjahit dulu, dorang jahit pakai mesin lah. Mesin. Lepas tu ketiga adalah kursus pengendalian makanan. So itu kira kalau dorang ambil kursus tu, dorang boleh sama ada dorang buka bisnes yang berasas makanan, atau dorang boleh kerja lah di di mana tempat yang boleh berasaskan makanan, macam restoran, kafe, ataupun buat produk makanan. Okey, baik-baik. Jadi maksudnya bila awal-awal tadi saya sentuh tentang SDG tadi, Sustainable Development Goal, macam mana cara nak perkasakan wanita ni adalah menerusi ekonomi, boleh menyara ekonomi sendiri, boleh jana pendapatan sendiri, dan kemudian ada kemampuan dari segi teknologi, dan yang ketiga ialah dasar. Maksudnya pertubuhan wanita Kampung Songsong ni saya nampak yang pertama tentang ekonomi dan yang kedua tentang teknologi tu dah di cover lah, dia dah cover dua tu, mungkin dasar tu di peringkat yang lain lah. Jadi saya rasa memang satu nampak jelas bagaimana kerangka SDG tu diaplikasikan di peringkat komuniti lah. Baiklah semua penonton-penonton, setelah kita tahu bagaimana pertubuhan wanita Kampung Songsong ditubuhkan dan kita tahu apa aktiviti mereka, kita bila berorganisasi, bila menjalankan pertubuhan, bila kita menjalankan apa-apa usaha untuk menyelesaikan isu dalam masyarakat ataupun komuniti kita, dan tentulah kita berhadapan dengan beberapa cabaran yang mungkin wujud. Mungkin secara ringkas saya nak tanyakan soalan, ada tidak cabaran? Jawab sama ada ya ataupun tidak saja. Ada ke tidak cabaran Puan bila? Ada, awal-awal Ada ya? Maksudnya ada cabaran. Bila ada cabaran tu, boleh tak kongsikan apa dia cabaran yang mungkin wujudlah pada
masa awal nak ditubuhkan. Bukan senang ni nak buat pertubuhan ni. Nak mengajak siapa yang boleh bagi kerjasama, siapa yang boleh bagi komitmen, itu memang mana-mana pertubuhan pun memang perkara yang sama juga sebenarnya. Boleh Puan kongsikan apa dia cabaran dan seterusnya lah bila dah ditubuhkan. Bohong lah kalau tiada cabaran. Apapun mesti ada cabaran. Tapi ini cabaran ini kalau dari segi kami yang kira sudah berkahwin, dari segi masa, masa kena lagi gabungan 3 kawasan, jarak kami. Ada yang bilang orang tu tidak ada kenderaan, jadi terpaksa kami mau kasih betul-betul ada masa, ada kenderaan, baru kami boleh berkumpul. Itu pun kalau kami itu sejak cabaran tu kami kasih try lah, kasih guna telepon, okey jumpa sekian begini. Cabaran begitulah, cabaran begitu saja. Tidak bilang orang tu cabaran kalau dari segi macam bangkangan mesti adalah ada sedikit bangkangan daripada segelintir lah. Tapi buat masa sekarang itulah kami dapat tubuhkan itu dalam 28 ahli lah. 28 ahli. Okey, baik. Maksudnya itulah bila nak kumpul semua tu bukan senang tu. Macam hari ni pun bukan senang sebenarnya nak berkumpul ramai-ramai apa semua. Nasib ini hari Ahad. Ambil masa lagi kan. Jadi dekat situ saya nampak teknologi sekarang sedikit lah memudahkan. Tanya sama ada masa tidak, ada boleh tidak kita berkumpul masa sekian-sekian di sini kan. Dan menariknya dekat sini saya tengok ada satu pusat. Maksudnya dah tahu dah nak ke mana. Kalau tak ada pusat tu dia macam susah sikit sebab susah di mana mau jumpa. Di mana mau jumpa? Di mana? Boleh tak kalau ceritakan sedikit lah macam mana boleh boleh membina pusat dekat sini, macam mana usaha, siapa yang membantu, daripada mana dapatnya dana ke, kalau boleh dikongsikan lah. Kalau dana tu macam yang saya cakap tadi lah, daripada IPPGM. Daripada dana tu kami mohon, dorang pun cakap mesti ada sebuah pusat untuk kamu menyimpan dia punya barang-barang, kamu punya untuk khas untuk wanis lah. Jadi itu pun ada cabaran juga. Sebenarnya pusat ini kami mau buat di Meraja, kawasan Meraja. Tapi di sana ada, bila orang tu ada yang masalah sikit. Jadi last minute itu tuan, mana siapa namanya? Seorang daripada ahli kami, suami dia punya tanah sini, dia yang kasih cadangan. Kalau kamu tidak keberatan dia cakap, kamu boleh bina di kawasan saya. Sinilah tempat dia, dari Tuan Atun lah. Tuan Atun yang rumah di sini. Dia punya kawasan rumah lah. Jadi dia kasih cadangan itu. Kalau di sini dia cakap itu pun dia bukan di sini, sebenarnya dia mau letak di atas sana di dalam pagar. Tapi itulah dia cakap kalau dalam pagar kamu tidak boleh kasih besar. Mana tahu bila kamu dapat peruntukan lagi bilangnya. Bagus di sini. Kenapa kalau kamu bikin bangunan, dia cakap saya kasih. Dia ada masalah, syukur juga Tuan Atun yang bagi cadangan, dia yang bilang orang tu dia wakafkan secara tidak langsung. Inilah tanah dia, inilah tempat dia. Dia juga yang tolong bina. Dia juga yang tolong bina, buat sendiri. Tidak ada kontraktor. Tidak ada. Dia ada kontraktor. Tuan tanah Kedaung sendiri buat, mana dia? Tuan tanah lah kontraktor dia. Tuan tanah lah kontraktor dia. Dikerjakan dia punya tuan tanah. Saya agak rasa macam itulah bila saya pun duduk kampung. Jadi orang kampung ni dia ada satu sikap yang kadang-kadang dia tak apalah, buat je lah, atau baik untuk orang ramai tak ada masalah. Jadi saya nampak dekat sini memang beruntunglah sebab ada tuan tanah yang boleh berikan kawasan tanah dia untuk dibina pusat. Jadi kalau kita nak kata pertubuhan ni awal-awal tu mesti ada
beberapa orang lah yang boleh berkorban lah, maksudnya boleh bagi apa masa, tenaga ataupun mungkin wang ringgit dan sebagainya. Saya rasa cabaran tadi nampak dari segi bagaimana nak awal penubuhan dan bagaimana kita nak konsisten lah, nak berterusan. Maksudnya kita tak buat bertahan sekejap lepas tu dah tak ada kan. Itu pun cabaran juga. Jadi saya nampak tadi teknologi itu membantu dan kita berharap supaya nanti akan dapat diteruskan dan boleh bertahan dan boleh lebih maju lagi kan untuk wanita di Kampung Songsong ini. Mungkin Cik Nadirah mungkin kalau ada nak tambah ke? Kalau Cabaran? Ya. Ya, ada juga sebab masa kami mula program ini bulan Julai itu baru start MCO. Ya. MCO. Sama saya pun base di Kota Kinabalu. So kursus kami perlu teruskan juga. Tapi nasib baik pada masa itu ada sudah Zoom lah. Cuma dia punya masalah adalah line internet. Semua line internet lah. Ada macam cara dorang selesaikan masalah, pergi dorang pakai satu bangunan Tadika Kemas, satu phone, 8 orang join kursus. Ya. So boleh tahu ada motivasi dorang juga, tapi ya susah juga lah dorang perlu cari tempat mana ada internet coverage. And then ada yang telefon time tu kan masih MCO, so ada budak yang perlu, anak-anak orang perlu pakai phone, so perlu ada yalah apa dalam satu keluarga tu mungkin ada satu dua phone saja, ya. Tapi ada yang nak kena belajar online dalam itu pun cabaran juga sebenarnya. Ya. Masa awal lah. So okey juga, orang boleh juga join, cuma itu sajalah masalah internet yang on and off lah. Ada kurang sikit. Mungkin 3G, 4G, 2 bar saja lah. Awal-awal. Songsong masih lagi kurang kuat lah dia punya internet. Kalau cuaca tidak bagus, kalau cuaca tidak bagus, tiada lain. Okey, baik. Sama jalan masuk sini pun mencabar jugalah. Kereta tu tidak boleh lewat. Juga lebih kurang jalan 7 bulan. banyak lubang. Kereta kena kuat punya kereta lah. Tidak boleh kereta yang low watt punya. Sebab banyak jalan dia lah. Okey, baik. Maksudnya dari segi logistik ataupun capaian tu pun dari segi fizikal pun ada cabaran jugalah. Okey, baik. Tapi tak apa. Saya harap macam kami datang hari ini pun, kami pun NGO dan daripada UKM, ramainya daripada UKM lah. Jadi bila kami datang ke sini, kami berharap kami pun dapat membantulah sebersedikit dari segi nak memberitahu kepada masyarakat di luar sana bahawa di sini ada pertubuhan wanita Kampung Songsong yang buat pelbagai aktiviti yang cuba untuk memperkasa wanita di sinilah. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan tentang cabaran-cabaran tersebut. Tak mudah untuk kita buat pertubuhan untuk konsisten, dan kita berharap agar cabaran tu dapat ditangani dan kita dapat terus untuk maju terus sampai kita berjayalah menyelesaikan isu-isu dalam komuniti kita. Baiklah, penonton semua, kita dah mendengar bagaimana pertubuhan wanita Kampung Songsong ditubuhkan, apa dia usaha-usaha mereka dan apakah cabaran yang mereka hadapi. Dan apa yang pentingnya ialah masa hadapan. Kita nak tahu apakah harapan daripada pemimpin ataupun ahli-ahli pertubuhan wanita Kampung Songsong ini terhadap aktiviti dan juga kegiatan mereka dari segi jangka masa pendek, jangka masa panjang dan sebagainya. Mungkin boleh Puan kongsikan apakah harapan Puan terhadap pertubuhan ini? Harapan saya dan semestinya harapan semua komuniti wanita, kami punya mama-mama Kampung Songsong, harapan saya
supaya untuk memajukan lagi kami punya bilang orang tu itu wanita-wanita di Kampung Songsong. Satu, dua, seterusnya untuk supaya kami dapat memajukan sendiri kampung kami yang masih lagi dalam keadaan di pedalaman sinilah. Semoga kami dapat itu menerima lagi itu kursus-kursus dengan membuat kursus lanjutan dan mendapat tempahan sekaligus tempahan apakah untuk kemajuan wanita. Okey, baik. Sekaligus untuk kampung kami sendiri. Sekaligus untuk kampung semua sekali. Okey, baik. Itu harapan daripada pertubuhan ini. Mungkin Cik Nadirah lah kalau ada nak sedikit. Dalam jangka masa panjang lah, saya harap dorang boleh berdiri sendiri. Ya. Dorang boleh sudah maju lah, tidak perlu banyak bantuan dari pihak kami lagi ataupun APPJM SDG. Dorang boleh majukan kampung sendiri, jana mandat padan sendiri. Isu-isu lain pun dorang boleh jadi orang kuat kampung inilah. Dorang boleh dorang boleh selesaikan isu di sini, macam isu untuk kemudahan asas pun sebenarnya masih ada masalah lagi sini, macam isu air, isu jalan semua. Isu jalan. Okey, baik. Baiklah, itu harapan besar daripada komuniti pertubuhan wanita kampung Songsong terhadap aktiviti ataupun kegiatan mereka untuk akhirnya dapat memajukan diri, dapat untuk berdikari sendiri, dan saya rasa ini sangat bertepatan dengan apa yang diharapkan daripada Sustainable Development Goal itu juga sebenarnya. Saya rasa ini satu dapatan ataupun sembang-sembang yang menarik bagi saya, sebab bila kita bercakap tentang kerangka global ni, kadang-kadang ada pihak yang berpandangan skeptik, bercakap di sidang dan sebagainya, tapi kita tak melihat di komuniti itu berlaku macam mana. Tapi saya nampak berdasarkan pertubuhan wanita Kampung Songsong ni ada satu signifikan, sangat penting bila adanya kesedaran di peringkat komuniti itu sendiri. Itu sangat penting menerusi kenduri-kenduri yang Puan cakap tadi kan. Jadi ada pula datang pihak APPJM SDG sebagai solution provider dan menjadilah pertubuhan wanita Kampung Songsong yang kita ada pada hari ini. Dan kami di pihak Naratif Malaysia berharap agar kami dapat menyampaikan juga suara daripada sini kepada penonton di luar sana, kepada pihak awam, dan kita berharap agar pertubuhan wanita Kampung Songsong untuk terus maju dan jaya untuk masa hadapan, insya-Allah. Amin Puan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kali ini daripada saya, Rahimi Hassan dari Kampung Songsong, Kota Belud, Sabah. Baiklah, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe saluran YouTube kami, Wacana Studio Naratif. Terima kasih.